Selamat sejahtera. Kami dari Jabatan Kejuruteraan Awam Semesta 5 Politeknik Melaka akan membincangkan tentang DCC 50232 Engineering in Society bagi sesi 1 2022-2023 yang bertajuk Etika dan Profesionalisme. Terlebih dahulu saya memperkenalkan ahli kumpulan iaitu saya sendiri Zinatul Muzna binti Rozan, Umi Haida binti Abdul Razak dan Vinisha Umar anak perempuan Hari Kumar. Di dalam tajuk ini kami akan memperkenalkan tentang latar belakang bangunan, sejarah, ciri-ciri, keruntuhan bangunan, kepentingan isu, etika dan perlakuan keselamatan, tindakan dan cadangan, teori pematuhan, sintesisasi temuan, identifikasi masalah dengan tepat dan kesimpulan keseluruhan tajuk. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Etika atau etik jika ditafsirkan dari segi bahasa membawa maksud sikap dan adat yang menentukan tingkah laku seseorang. Perkataan etika berasal daripada perkataan Inggeris iaitu ethics. Ethics pula berasal dari perkataan Greek iaitu ethos yang membawa maksud watak atau budaya. Etika boleh dikategorikan sebagai sains yang menilai dan memahami proses penilaian tersebut. Ianya berkait rapat dengan pentafsiran sesuatu perbuatan sama ada ianya ialah perbuatan yang baik ataupun sebaliknya. Dasawarsa ini, prinsip etika memainkan peranan penting dalam kebanyakan bidang, antaranya ialah di dalam bidang kejuruteraan. Etika profesional dilihat sebagai satu cabang yang penting dalam kerjaya profesional pada masa kini. Etika profesional merujuk kepada etika dan sesuatu bidang profesional. Profesional boleh disebut sebagai keupayaan dan kecekapan dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab berteraskan ilmu, latihan dan kepakaran di dalam bidang tersebut. Etika profesion dimasukkan dengan pekerjaan yang menjadi profesional dalam sesuatu profesion, yang bermaksud seseorang itu menganggap profesionnya sebagai aktiviti yang menjadi sumber pendapatan tetap. Profesion kejuruteraan merupakan antara profesion yang rumit bagi memastikan proses kerjanya menggunakan mesin sentiasa berjalan lancar. Kejuruteraan juga berperanan untuk mencipta sesuatu yang baru dan berguna untuk mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Profesion kejuruteraan juga boleh mengundang maut jika tersilap langkah kerana rata-rata kesemua kejuruteraan akan bekerja dengan mesin yang bergerak dan berat. Oleh itu, profesion ini tergolong dalam 3D iaitu danger, dirty and difficult. Seterusnya, ciri-ciri panduan sebagai etika kerja profesional. Bertanggungjawab terhadap masyarakat. Etika kerja profesional turut menekankan tanggungjawab terhadap masyarakat. Tidak wajar mementingkan keuntungan semata-mata tanpa memikirkan akibat pekerjaan tersebut kepada masyarakat dan alam sekitar. Sebagai contoh, sesebuah syarikat pemaju perumahan tidak wajar mengkonorkan suatu kawasan hutan dengan sesuka hati demi apa yang dikatakan sebagai pembangunan. Perbuatan tersebut bukan sahaja menjejaskan alam sekitar, malah juga sumber pendapatan penduduk setempat. Tanggungjawab terhadap masyarakat amat penting kerana banyak projek-projek dewasa hampir melupakan faktor-faktor yang memberi kesan kepada masyarakat. Peranan ahli-ahli tekno amat penting dalam menekankan etika tanggungjawab kepada masyarakat. Seterusnya, amanah dalam kerja. Sifat amanah adalah teras keharmonian dan kejayaan sesebuah institusi masyarakat atau pekerjaan sesebuah syarikat. Misalnya, bayangkan jika seseorang bekerja atau pegawai tidak mempunyai sifat amanah, segala urusan tidak akan berjalan dengan sempurna dan membawa kepada kehancuran institusi atau syarikat tersebut. Sifat amanah dalam kerja yang telah diamanahkan tentunya akan menghasilkan nilai-nilai kepribadian seorang pekerja yang baik. Peranan ketua-ketua bahagian atau majikan amat penting dalam membanteras gejala tidak amanah dalam kerja. Pekerja-pekerja seharusnya patuh kepada arahan yang diberikan dan melaksanakan tugas itu dengan baik. Sifat ini bukan hanya melanda pekerja biasa sahaja, malah tidak kurang juga majikan atau ketua sendiri yang mengamalkan sifat tidak amanah. Seterusnya, kepentingan isu etika alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan harian kita. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita satu suasana yang selesa dan menyamankan. Di samping memberi keselesaan kepada manusia, ia juga sedikit sebanyak akan menjejaskan aktiviti-aktiviti pembangunan negara sekiranya alam sekitar di negara kita tidak dijaga dengan baik. Amalan menjaga kebersihan merupakan tuntutan semua agama.
Persekitaran yang bersih penting untuk mewujudkan kehidupan yang sihat dan sejahtera. Seterusnya, ekosistem yang stabil sangat penting kepada manusia, alam sekitar dan bumi. Kesan daripada pencemaran alam sekitar, pelbagai masalah global telah berlaku. Antaranya adalah pemanasan global. Peningkatan suhu global akan menyebabkan perubahan seperti kandungan air laut meningkat, fenomena cuaca yang melampau serta perubahan jumlah dan pola hujan. Akibat daripada pemanasan global yang lain akan menjejaskan hasil pertanian dan kepupusan pelbagai jenis haiwan. Oleh itu, alam sekitar harus dijaga dengan baik agar ekosistem yang stabil dapat diwujudkan. Untuk seterusnya adalah Jambatan Kedua Pulau Pinang. Jambatan Kedua Pulau Pinang atau nama rasminya Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ialah sebuah jambatan tol jalan raya kembar baharu di Pulau Pinang. Malaysia telah siap dibina sepenuhnya pada Februari 2014. Ia menghubungkan Batu Kawan di Tanah Besar seberang Perai dan Batu Maung. Jambatan ini adalah jambatan kedua yang menghubungkan Tanah Besar selepas Jambatan Pulau Pinang. Jambatan yang menelan kos hampir 4.5 bilion ini mempunyai panjang 24 km atau bersamaan 15 batu dan menjadi jambatan yang terpanjang di Malaysia dan Asia Tenggara. China Harbour Engineering Co Ltd CHEC pada awalnya dijangka memulakan kerja-kerja pembinaan pada November 2007 dan dijangka siap pada 2012. Namun ia bermula pada November 2008 dan siap pada Februari 2014. Jambatan ini dibina dengan pinjaman besar daripada pihak Kerajaan Republik Rakyat China dan telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Datuk Seri Muhammad Najib bin Abdul Razak pada 1 Mac 2014 dan dinamakan bersempena Yang di-Pertuan Agong ke-14 Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Pada Ogos 2006, Kerajaan Persekutuan Malaysia mengatur pelan untuk membina Jambatan Kedua Pulau Pinang yang terkandung dalam Perancangan Malaysia ke-9. Pada 12 November, Majlis Penanaman Serucuk Besi Jambatan Kedua Pulau Pinang yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Abdul Ahmad Badawi. Selepas berubah bulan, kerja-kerja menuang tanah dan penembusan tiang berjaya dilakukan. China Harbour Engineering mengumumkan projek ini akan disiapkan pada 2013. Kerja-kerja pembinaan bermula pada awal Januari 2008. Pada April 2008, kerajaan mengumumkan projek ini akan ditunda selama 9 bulan disebabkan masalah perolehan tanah atau isu reka bentuk juga lonjakan kos bahan binaan. Ketua Menteri Pulau Pinang yang baru dilantik, Lim Guan Eng, mencadangkan diskaun tol untuk setiap kelewatan projek ini dan meluahkan kekecewaan atas kelewatan pembinaan projek ini. Ciri-ciri Jambatan Pulau Pinang kedua. 4 lorong dengan 2 lorong motosikal dibina di atas jambatan ini. Panjang jambatan ini ialah 24 km. 17 km daripada jambatan ini akan merentasi Selat Selatan, selat yang menghubungkan pulau dan seberang Perai. 1.5 km akan berada di kawasan Batu Maung sementara 6 km akan berada di kawasan Batu Kawan. 6 persimpangan lebuh raya akan dibina dalam projek ini. Cape Terima Kantan dari QEM Construction Sdn Bhd merupakan pengarah projek yang bertanggungjawab ke atas projek ini. Ia akan mempunyai 2 platform yang meliputi kawasan perkhidmatan dan rehat di persimpangan tengah. Ia direka seakan-akan menyerupai Mutiara. Kawasan rehat ini akan menjadi kawasan rehat lebuh raya terapung pertama di Malaysia. Pada pukul 6.50 petang tanggal 6 Jun 2013, sebahagian dari binaan Jambatan Kedua Pulau Pinang yang berada di bahagian Batu Maung telah runtuh menyembah bumi. Bahagian yang berukuran 30 meter panjang itu runtuh dan dipercayai menghempap sebuah kereta di bawah runtuhan debu. Timbalan Pengurus Jabatan Komunikasi dan Hubungan Awam Jambatan Kedua Sdn Bhd JKSB telah mengesahkan keruntuhan berlaku di salah satu seksyen di pakej 3A Jambatan Kedua Pulau Pinang. Seramai 4 orang dikenal pasti telah meninggal dunia akibat keruntuhan bahagian jambatan. Mereka dipercayai berada di dalam kereta ketika tragedi berlaku. Mereka dihempap oleh batuan pada bahagian atas kereta dan menyebabkan mereka meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut pegawai polis yang bertugas, bahagian peralihan Batu Maung yang menghubungkan jambatan dengan jalan Tun Dr. Lim Chong Yun yang runtuh itu telah menghempap sebuah kereta dan mengakibatkan kematian. Etika dan perlakuan keselamatan. Kontraktor tanjakan Jambatan Pulau Pinang kedua yang runtuh di Batu Maung tidak mendaftarkan pekerjanya dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP pada 6 Julai 2013 telah mengesahkan bahawa terdapat kecuaian prosedur dan teknikal oleh kontraktor dalam kejadian tanjakan Jambatan Pulau Pinang kedua yang runtuh.
Formwork ialah istilah untuk acuan sementara atau kekal di mana konkrit atau bahan serupa dituangkan, maka kegagalan sokongan acuan adalah punca keruntuhan tanjakan. Teori etika kewajipan. Dalam kes ini, pemantauan yang betul daripada jurutera sepatutnya dilakukan untuk memastikan kualiti bahan binaan adalah sekurang-kurangnya keperluan minimum. Etika yang betul. Kes ini ditunjukkan oleh mangsa yang terkorban dan cedera akibat jambatan runtuh. Mangsa mempunyai hak mereka untuk membawa kes ini ke mahkamah untuk keadilan dan pampasan. Etika kebajikan. Dalam kes ini, ia mencerminkan prosedur pembinaan di mana bahan binaan tidak mencapai keperluan minimum untuk penciptaan acuan sehingga menyebabkan jambatan runtuh dalam cuaca hujan yang berterusan. Kebelakangan ini, kes etika dan profesionalisme dilihat semakin menjadi-jadi dan mencetuskan pelbagai reaksi daripada banyak pihak. Oleh itu, saya di sini untuk mengemukakan kepada anda semua tentang cadangan atau langkah yang perlu dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut. Cadangan pertama adalah teori pematuhan. Teori pematuhan bermaksud organisasi boleh dikelaskan mengikut jenis kuasa yang digunakan untuk mengarahkan tingkah laku ahli-ahli di dalam sesebuah organisasi. Teori ini juga merupakan pendekatan inovatif kepada struktur organisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kuasa yang mereka boleh gunakan untuk mengarah tingkah laku ahli-ahli kuasa organisasi itu sendiri. Cadangan kedua adalah sintesis penemuan McKinsey, iaitu mempunyai kecenderungan untuk membuat struktur piramid di mana bukti sokongan disambungkan dengan orang lain menggunakan tanda sempang di bawah titik utama yang ditunjukkan oleh titik. Tujuan pembentukan sintesis atau gabungan ini adalah untuk menggabungkan dan memberi gambaran atau ilustrasi yang jelas, mudah difahami dan boleh terus diterima oleh klien atau sesiapa sahaja yang memerlukan pemahaman ini. Masalah dengan tepat. Memahami masalah yang ingin anda selesaikan dengan penuh keyakinan bukan sahaja langkah pertama dalam proses penyelesaian masalah, tetapi juga yang paling penting. Tanpa mengetahui tepat apa isu yang berlaku, apa yang sedang dihadapi dan apa yang dijangkakan pada masa hadapan, sukar untuk merancang dengan cekap dan mengetahui penyelesaian yang mungkin timbul sebelum masalah menjadi jangka panjang. Teknik McKinsey untuk mengenal pasti masalah yang boleh dilakukan melalui masalah penyata lembaran kerja, iaitu lembaran kerja yang mengandungi beberapa perkara. Kesimpulannya, dalam kehidupan kita di dunia ini, sudah pasti kita akan bekerja dan berkomunikasi sesama manusia. Oleh itu, bagi mengekalkan komunikasi dan perhubungan yang baik, maka semua manusia perlu berpegang kepada cara hidup beretika. Etika merupakan prinsip moral atau akhlak yang mesti menjadi pegangan setiap individu. Etika yang baik akan membina seorang individu itu mulia yang berintegriti, mempunyai sifat-sifat terpuji dan siasat diri yang unggul walau di mana sahaja berada kerana nilai etika telah membentuk falsafah hidup, gaya berfikir dan tindak tanduknya. Seterusnya akan membawa kejayaan kepada diri sendiri dan kejayaan kepada masyarakat dan negara. Selain etika yang membentuk peribadi seseorang individu, bagi sesebuah organisasi yang memerlukan setiap anggota dalam organisasi tersebut mempunyai etika profesional. Ia merujuk kepada nilai dan etika yang diperlukan dalam bidang profesional. Pegangan kepada etika ini adalah yang akan memastikan seseorang menjalankan tugas yang telah diamanahkan mengikut peraturan yang digariskan bagi menjayakan kelangsungan organisasi tersebut. Pekerja yang mempunyai etika kerja yang terbaik pastinya akan memberi keuntungan kepada semua orang.